Bil'alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fahadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad bab yang ke-74 hadis 132. Bab 74 hadis 132. Bab man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Jadi bab yang ke-74 ini berkaitan dengan seseorang yang jaga anak dia sendiri, yang mana anak dia itu adalah anak yatim. Dalam hadis ini kita dapati bahawa satu kes berlaku di zaman Aisyah ketika zaman Nabi lagi. Cuba kita tengok di bawah tajuk ini, Imam Bukhari kemukakan satu riwayat. Hadis yang ke-132. Riwayat Urwah bin Az-Zubair, beliau menyebutkan anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'ha ibnatan laha fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidah fa'a'taytuha faqasamatha bayna ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhin kunna lahu sitram minan nar. Hadis ni sebenarnya hadis riwayat Bukhari Muslim Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Urwah bin Az-Zubair menceritakan, dia kata bahawa makcik dia Aisyah tu makcik dia lah, ibu saudara dia, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, telah datang kepada aku seorang perempuan bersama dua orang anak perempuannya. Lalu perempuan itu, yakni ibu kepada dua anak itu meminta sesuatu kepadaku. Falam tajid 'indi. Tapi aku pada waktu itu tidak ada apa-apa pun, tidak ada apa-apa makanan, illa tamratan wahidah, melainkan sebiji kurma saja, sebutir buah tamar saja, sebiji kurma lah kita kata. Itu saja. Kebetulannya pada hari itu Aisyah kata tak ada apa satu. Mana dia minta dalam bentuk makanan. Jadi Aisyah kata aku tidak ada apa satu gitu, tak ada apa satu lah, tak ada apa-apa makanan illa tamratan wahidah, melainkan sebiji kurma saja. Lalu aku berilah kepada perempuan itu. Faqasamatha baina ibnatayha. Lalu perempuan itu belah dua, sebiji buah tamar tu dia belah dua. Kemudian dia bagilah kepada dua orang anak perempuan dia. Kemudian perempuan itu pun bangun. Fakharajat, lalu dia berlalu pergi, dia keluarlah. Dia pergi. Itu cerita dia. Jadi dia tak makan kepada dia, ibu ni. Sebiji buah tamar tu dia belah, dia bagi kepada anak dia, dua orang anak perempuan itu. Kata Aisyah, selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik ke rumah lah. Fahaddathtuhu, maka aku pun ceritalah peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, man yaliha min hadhihi albanati syai'an, sesiapa yang mengurus, mengasuh, mendidik, menjaga anak-anak perempuan dalam apa sajalah syai'an, dalam apa saja dia buat baik, tak kira lah dalam apa saja,
asalkan dia buat baik kepada anak-anak perempuan. Ini maksudnya anak perempuan ni anak yatim yang perempuan. Fa ahsana ilaihin, dan dia melakukan ihsan kepada anak-anak perempuan itu, yakni anak yatim perempuan itu. Kunna lahu sitram minan nar. Jadi anak-anak perempuan yang dijaga, anak-anak perempuan yang yatim yang dijaga itu, di hari akhirat kelak dia akan menjadi tirai. Tirai daripada api neraka. Maknanya anak perempuan itu dia menjadi hijab lah, dinding yang menyelamatkan orang yang jaga dia daripada api neraka. Kita tak kenapa kelebihan dia begitu besar sehingga terhalang daripada neraka, sebab susah. Jaga anak yatim ni susah. Lebih-lebih lagi hak jaga tu pun tak ada duit juga. Hak jaga tu pun miskin juga. Itu dari sudut harta. Kemudian kalau ada harta pun jaga anak yatim ni dia lain, dia berbeza. Sebab anak yatim ni ialah dia tidak dapat kasih sayang yang sepenuhnya. Mana jiwa pun jadi lain. Ada ibu sahaja. Ayah tidak ada. Dia lain, dia tak sama dengan anak yang tidak yatim yang ada dapat kasih sayang ibu bapa. Hak ni mungkin dia dapat kasih daripada ibu dia. Dan kebiasaannya, walaupun dia dapat kasih sayang daripada ibu dia bila ayah dia meninggal dunia, tapi tidak sepenuhnya, sebab biasanya ibu terpaksa bekerja. Jadi bila bekerja ni kan, tumpuan pada anak tu sudah tidak sempurna. Kan saya sebut sebelum kes bagaimana anak dia tu sehingga terjebak dalam zina pada umur 15 tahun baru. Lakinya 16 tahun nikah, paksa nikah sebab sudah mengandung. Jadi kes-kes gitu, kita dalam kes sedemikian, kita bukan melihat pada dia tu, kita melihat pada kita dan masyarakat itu. Tu. Jadi agama Islam kita dia lebih tengok dia, kita kata dia tu jadi begitu tu, Allah tidak akan menyalahkan dia saja. Allah akan menyalahkan masyarakat itu, khususnya yang berada di persekitaran dia. Pemimpin-pemimpin masyarakat itu kenapa cuai sangat tu? Dengan imam masjid, dengan penghulunya, dengan wakil rakyat dan masyarakat sekitar dia. Jadi sepatutnya janganlah siapa dia bekerja tu singgul daripada pagi sampai malam. Lepas tu masa mana dia nak jaga anak dia? Tapi dia terpaksa. Kalau kita tanya ibu tu, sebab ni pengalaman saya sendiri lah. Hak saya kes tadi tu, saya yang handle lah kes tu. Ibu dia cerita, dia kata, Ustaz, kita pun tak tahu. Kita tu image itu tak tahu. Sebab apa? Sebab kita baru. Kita pun tak tahu cerita. Tak ada siapa dia pun sapa pada kita. Tak apalah. Jadi ni hak saya tanyalah. Ibu dia kata, saya tak masa ni bukan cerai mati ni, dia cerai hidup. Cuma suami dia tu tidak bertanggungjawab. Dia kata saya tak pernah bekerja sebelum ni. Dan dia pun tidak berpendidikan tinggi nak minta kerja. Jadi kerjanya kerja biasa, kerja yang menggunakan tenaga lah. Pergi tu pagi pukul 8 kena sapa dah kedai tu. Balik pun lepas, kadang-kadang lepas Isya. Jadi anak dia serah, Tuhan dia serah gitu, serah tawakul. Bila berjadi gitu juga sedih lah. Jadi kita tengok fokusnya perkara-perkara gitu. Jadi kena ingat hadirat mana kalau berlaku kikih lagu tu mana ada juga orang lain yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukan mak dia tu saja, tidak. Baik. Jadi hak kisah ni, jadi maknanya jaga anak yatim ni sebenarnya ada lebih susah daripada jaga anak tidak yatim. Misalnya ibu bapa yang jaga anak dia, dalam keadaan kedua ibu bapa ada, dia jaga anak dia sendiri. Tak sama dengan bila mati suami, isteri jaga anak. Walaupun isteri itu kaya, tak sama. Dia ada kesusahan, dia ada kepayahan, dia ada perkara lah di situ yang perlu kesabaran yang tinggi. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kelebihan yang begini besar, sebab dia ada kepayahan, ada kesusahan. Tambah lagi anak yatim yang mana dia ni keluarga miskin, lagilah berat dia punya cabaran itu. Jadi kalau masyarakat tidak main peranan, macam-macam boleh berlaku pada dia. Seperti yang kita tengok dalam masyarakat. Kadang-kadang dalam drama TV tu boleh nampak dah. Kadang-kadang drama dia buat itu fenomena hakikat masyarakat. Jadi perkara ni perkara besar dalam agama. Mana kalau seseorang itu mengabaikan tanggungjawab dia tidak cana pada anak yatim, dia akan disoal oleh Allah di hari akhirat. Mana tak lepas lah. Hak musmaya tu suku, hak ni tak lepas ni.
Begitulah dia. Jadi maknanya anak yatim ni dia merupakan salah satu aset penting lah untuk seseorang di hari akhirat, sehingga menjadi wija'un minan nar, menjadi kita kata apa ni, benteng ataupun perisai daripada terkena api neraka. Ingat saya sebut sebelum ni, hadis-hadis sebegini dihurai oleh Imam Nawawi. Sebab hadis ni terdapat dalam Muslim, dalam Bukhari pun ada hadis ni. Imam Nawawi dalam syarah dia sebut, dia kata hadis ni dah hadis umpama ni lah. Maksud jaga anak yatim ni maknanya jaga anak yatim ni, saya pun sempat rujuk dalam beberapa syarah hadis tadi untuk refresh maklumat tu. Dia kata maksud jaga anak yatim ni makna kita terlibat. Terlibat, sama ada terlibat tu dari segi tenaga, terlibat tu dari segi duit, terlibat dari segi menyediakan ke tempat tinggal, terlibat jadi orang tengah cari derma, bukan untuk kita, untuk dia. Kita je cari lah. Asalkan terlibat, dia akan dapat kelebihan ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kita war-war saja, kita menjadi pemudah cara. Kampung kawan ni ada anak yatim, siapa-siapa nak bantu boleh. Dia ni dia perlu apa ni kita kata 1,500 misalnya sebulan. Mak dia kerja hanya boleh 1,000 saja, tak cukup 500 ya. Siapa nak bantu? Kita kecek gitu, sudah termasuk dah. Sudah termasuk. Mana ada terlibat. Gapo-gapo ni hadirat hak baik ni nak suruh terlibat ya. Kena fikirlah nak suruh terlibat tu lagu mana. Kalau hak jahat ni jangan terlibat pun. Kalau perkara hak dosa ni jangan terlibat. Kalau hak baik ni nak buat lagu mana biar jadi terlibat kita. Boleh pahala dah. Sebab apa? Sebab Allah dia Maha tahu. Bukan semua orang boleh jaga sendiri anak yatim ni. Tapi biar terlibat. Kalau kita kecek Kelantan agak ada orang hak seng jaga, ada hak tak seng. Tu. Jadi hak tak seng jaga ni WPT sudah. WPT sudah. Ada tu ni pengalaman saya lah ni. Pengalaman saya sendiri. Siapa dia buat keluar 1,200 sebulan, dia pakat dengan isteri dia. Dia pencen, dia buat tubik sebahagian. Anak dia ni kaya-kaya belaka dah. Bekerja, orang kira berjaya lah. Dia tak perlu dah duit dia pun kira-kiranya duk tunggu mati dah, gitulah mudah. Dia jawatan besar, dia buat keluar. Lama. Hari ni tak hati lagi. Itu maknanya perkara kebaikan seseorang ni hendak. Bila Allah nak kebaikan pada seseorang ni, Allah timbulkan perasaan mudah dia nak buat baik. Setengah tu kaya pun payah nak keluar piti dia, kena kuah hangit, laik nak boleh piti dia. Tapi setengah tu miskin tapi jadi mudah. Tu kelebihan. Kelebihan seseorang tu. Baik, seterusnya bab yang ke-75. Fadilat orang yang menanggung anak yatim piatu. Ni anak yatim piatu. Tadi anak yatim, ni anak yatim piatu. Babu man ya'ulu yatiman min baini abawih. Mana seseorang yang mengurus, menanggung ataupun dia terlibat dalam pengurusan anak yatim. Yatim itu yatim piatu. Hadis yang ke-133. An Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fihri an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain atau kahadhihi min hadhihi. Daripada Ummi Sa'id, anak perempuan Murrah Al-Fihri, dia riwayat hadis ni daripada ayah dia, daripada mak dia, daripada ayah dia, an abi, daripada ayah dia. Ayah dia nama Murrah Al-Fihri tu lah. Dia ni Ummu Sa'id, nama laqab ni, kunyah dia Ummu Sa'id. Anak perempuan Murrah Al-Fihri. Jatan ni Murrah ni bukan tin. Ayah dia ni maknanya Murrah tu lah. Ayah dia ni sahabat, dia riwayat hadis ni daripada Nabi SAW. Hadis ni dhaif dari segi sanad dia lah. Tapi makna dia tu sahih. Sebab apa? Dia ada hadis lain. Tengok hadis lain. Walaupun dia ada beza sikit kalimah tapi makna sama. Jadi makna dia tu ulama kata sahih. Dia sebut bawah tu, boleh tengoklah bawah tu. Sebab apa ulama status ke hadis ni sebagai dhaif? Kerana ada perawi dia tu munqati' antara dua, Unaisah dengan ni, Unaisah dengan Ummu Sa'id ni tidak, bukan munqati', dua ni majhulul hal, tak jelas bagi data dia. Ulama tak kenal, ulama rijal tak kenal, jadi dhaif hadis tu. Tetapi makna dia tu sahih. Sebab apa? Tengok hadis lain. Jadi Imam Bukhari dia bawa hadis lain selepas ni.
Kalau awak tak boleh pakai hak ni pun dari segi sanad, awak boleh pakai hak lain. Sebab sanad lain molek. Dia kemuka selepas ni. Baik. Jadi Nabi kata aku dan orang yang mengurus anak yatim. Kena ingatlah mengurus tu dalam konteks yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Terlibat. Ataupun kita terjemah ginilah mudah. Baru sedap sikit. Nah. Aku dan orang yang bertanggungjawab terhadap anak yatim. Bertanggungjawab ni lebih luas makna dia. Terlibat dalam pengurusan anak yatim. Aku dengan dia dalam syurga ni, Nabi kata. Aku ni dekat. Dalam riwayat lain sebut ni, jari tengah dengan jari telunjuk ni. Jari telunjuk, jari tengah. Aku dengan dia dekat dalam syurga. Seperti dua ni. Ataupun ni, dua ni. Nabi buat gitu. Baik, dalam riwayat lain. Cuma di sini tak ada. Cuma saya sempat rujuk dari riwayat lain. Idzat taqa, dia tambah hujung tu. Ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain atau kahadhihi min hadhihi idzat taqa, dia ada tambahan tu. Aku dengan orang yang yang terlibat dalam pengurusan anak yatim dekatnya dalam syurga ni supaya hari ni kalau dia bertakwa kepada Allah lah. Tu ada tambahan dalam setengah riwayat. Maknanya seseorang nak dapat kelebihan ni syarat dia kena bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah ni kalau mengikut Imam Malik, dia kata seorang itu jaga hukum fardu ain atas dia. Dia laksana hukum fardu ain atas dia. Tanggungjawab peribadi dia dijaga dalam agama, semaya tak tinggal. Hak wajib-wajib dia jaga. Baru dia dapat kelebihan. Maknanya kalau dia buat baik tapi dalam masa yang sama semaya tak dapat kelebihan. Kalau berdasar pada hadis tu. Sebab dia ada sebut idzat taqa, apabila dia bertakwa. Maknanya hadirat sebenarnya perkara ni kalau Imam Malik tahu sebut pun sebenarnya ramai ulama sebut. Kelebihan dalam agama ni kita akan dapat kalau kita laksanakan tanggungjawab fardu ain. Dia panggil wujub aini ataupun fardu ain atas diri kita. Baru kita dapat. Tapi ada setengah ulama berpendapat lain. Dia kata dia dah betul lah. Tapi tak ada kemungkinan ke? Walaupun dia buat kesalahan banyak, tetapi bila dia buat kebaikan, dengan kebaikan itu sahaja Allah nak masukkan dalam syurga. Ada ulama kata kemungkinan itu ada. Tapi jumhur ulama kata tak boleh lah, sebab banyak hadis sebut. Kecuali dia laksana ke perkara wajib atas dia. Banyak hadis sebut gitu. Jadi seolah-olah kelebihan yang kita dapat hasil daripada hak kita buat ni, syaratnya kita kena jaga tu semaya, hak fardu-fardu tu. Kena jaga tu. Kena jaga. Tapi kukuk mana pun ulama ahli sunnah ni semua pun dia bercermat, dia kata kukuk mana pesuruh Tuhan lah, dia kata. Kukuk mana pesuruh pada Allah. Moga hak tu memang hak mutlak dia. Mana kalau ada tu orang tu dari satu sudut kita tengok dia baik, jauh setengah orang tu je mayat dok tapi dengan ibu bapa baik. Orang-orang lagu ni lah kita kena doanya. Tu kelemahan diri dia tapi dengan ibu bapa baik. Saya jumpa dah ni. Dia ni nego buah ya, mayat dok. Okay. Sebut gitulah. Tak payah kapur mana takut teram doa pula. No. Ada lagi lah ni pun ayah dia meninggal dah. Dia ni mayat dok. Hak kita tahu lah. Munggu duk kapur kita no. Tapi dia dengan ibu bapa tak terasa hati dia. Siapa dia pernah dia tengok, dia bawa beng buah tu lah. Dia tengok ayah dia mati, mampu kereta tepi jalan, kereta buruk benar. Sedih dia. Akhir sekali dia kumpul-kumpul duit dia, banyak bulan juga, dia pergi beli cash kereta dia. Kereta buruk juga tapi tak payah baki lah. Orang panggil, orang Kelantan panggil tengah tubuh no. Kereta buruk juga tapi tak payah baki. Lepas dia beli hari dia tu, baru dia rasa senang hati. Ada jenis orang gitu. Yang mayat beda. Orang-orang lagu ni lah hadirat kita kena doa. Tapi hubungan dengan orang bagus, dengan saya bagus jumpa dia mereka abang benar dah. Jumpa dengan ayah saya. Maknanya orang kapur tak terasa hati dengan dia. Tapi mayat duk. Mana awak mana? Mak kelemahan. Tapi kelebihan dia ada. Orang-orang lagu ni kita kena doa pada dia. Ni tak tahulah lagu mana saya pun tak tahulah keadaan dia. Tapi peliklah manusia. Ada semua orang tu jauh benar, tapi perangai huduh. Baluh ngemuk. Ada juga profesor nak benarnya. Mak dia kata tak usah balik. Kalau aku mati pun jangan setuh, mak dia kata. Kata berat juga. PhD bahagian usuluddin tu. Lah ni jadi profesor media. Saya pergi ceramah 7 pohon dia putih habis keni pun putih dah tua. Tapi baluh ngemuk.
Nak buat mana? Jadi kita tengok manusia ni hati tak gitu Tuhan buat Nak cari seorang ni sempurna belaka Nabi tu gitu tu. Jadi maknanya gapo dia? Di situ kita boleh faham lah kalau kita baca hadis bahawa kita ni jadi masuk surga gapo ni sebenarnya rahmat Tuhan sungguh. Kalau nak kira tak padan. Kalau nak tengok KPI perangai tu tak padan lah. Betul-betul rahmat Tuhan. Sebab tu kita semaya juga apa, tapi doa tak boleh tinggal. Doa tu tak boleh tinggal. Minta biar Allah terima, biar Allah permudahkan urusan kebaikan di muka dunia. Biar kita nampak baik tu jadi timbul perasaan nak buat baik. Kena doa. Gitulah hadirat. Baik. Jadi hadis ini riwayat daripada Murrah Al-Fihri ni, di mana Nabi sebut aku dengan orang yang bertanggungjawab terhadap penjaga anak yatim ni bagaikan dua jari dalam syurga ni. Hadis ni ulama buat kesimpulan, cuba tengok bawah mana ada kitab ni. Yang pertama, hadis ni termasuk dalam hadis targhib, hadis galakkan supaya mengurus anak yatim dan juga harta-harta anak yatim. Sebab apa? Sebab kelebihannya sangat besar. Apa kelebihannya? Menjadi sebab masuk syurga. Saya pun duk fikir juga sebab masuk syurga ni. Saya ambil satu istilah yang adalah beberapa orang ulama sebut. Sebab masuk syurga ni maknanya sebab masuk syurga, contohnya hadis ni. Sebab ni sebab lagu mana? Apa maksud jadi sebab masuk syurga? Sebab ni maknanya mudah. Itu maksudnya. Sebab masuk syurga ni banyak. Kita buat baik segitu sebab dah. Tapi hak mana kira-kiranya hak mudah, sebab yang memudahkan. Tu sebab ni dia banyak. Maksudnya antara sebab hak mudah jadi. Mana-mana kita buat ni pun jadi sebab belaka masuk syurga. Maka setiap amal yang baik yang kita buat hak direstui oleh sunnah, tepat dengan kehendak Nabi, semua menjadi penyebab masuk syurga. Tapi hak mana hak mudah, sebab besar gitu. Tu ni termasuk dalam sebab besar. Sebab yang mudah, itu maksud dia. Yang kedua, daripada hadis ni juga kita dapati bahawa dalam syurga ni ada darjat-darjat tertentu. Mana kalau kita nak masuk syurga dan duduk darjat tinggi bersama Nabi, berjiran dengan Nabi, inilah amalan yang kita kena buat. Tu. Sebab ada dalam hadis Nabi sebut dia ni jiran aku sebab dia baik. Tak ni lebih pada jiran, sebut dua jari Nabi sebut. Maknanya kalau nak dapat syurga Firdaus, berjiran dengan Nabi, berada dalam kejiranan Nabi, inilah antara amalan yang perlu kita buat. Carilah hadirat anak yatim nak. Kadang-kadang keluarga kita sendiri pada anak yatim. Waktu ubit lah 50 riyal sebulan. Tak luak duit kita. Tak luak duit kita. Waktu ubit 50 riyal sebulan. Kau tambah ada. Kena ingat ada tak? Ini saya dah baca dalam kitab. Kadang-kadang dengan sebab kita buat keluar duit tu, Allah beri berkat, isteri kita pun tidak berbelanja besar. Jadi gitu. Tapi bila Allah nak uji seseorang, Allah nak bala ke seseorang, dia jadi bini tu boleh beli. Tidak bini saja, minta maaf, tu lelaki begitu juga. Hak bini ni boleh beli langsung, tu lelaki boleh tukar sport ring ni. Jadi gitu. Hak tu hadirat, kalau jadi gitu duit banyak pun tak cukup. Ni disebutlah kita ni. Allah timbul ke perasaan nak kau tu nak kau ni tu bala tu. 16,000 sebulan pun tak cukup. Mak dia kata kelik raya nak buh minyak, minta pitih kita pula. Nasihatlah Ustaz Din kata. Kata tak ada apa. Dua-dua kerja. Tak sampai 16,000 hak ni sekitar 12,000 gitulah kakak di situ. Tapi kelik raya nak pergi balik tempat kerja tu di negeri lain lah. Dalam Malaysia lagi. Minta minyak duit ngemuk nak buh minyak kereta. Kak kita kata mu ni makan berapa ya tak cukup. Kau mau rebus duit gitu ya. Berapa? Ni lah kita nak sebut ni. Dia beli semua, dia beli barang branded, lepas tu beli semua ansuran. Dengan rumah, dengan kereta, mahal-mahal. Semua ansuran belakang. Enggak? Nak cukup lagi mah. Nikah tu nak suruh cukup lalu sebutin rumah barang. Enggak gua ni yang mamah baru jenis mamah ni. Kok mamah tu lah. Paruk dia ngomong tu. Dahlah saat kadang-kadang bila kita tengok fenomena masyarakat, bila kita baca hadis kita tengok gini maksudnya. Berkat tak berkat tu gitu. Kapur kita 3,000 ya sebulan. Boleh beli kau ibu bapak tak ada apa-apa. Ni 12,000 tak cukup. Mana?
Tokelah Johor sampai ke go 4-5 ya saya kau ke kembang. No, lebih kurang kalau ada beza sikit-sikit gitu ya. Tapi tak cukup apa jadi gitu. Itulah. Sebab tu saya suka sebut kiki hak kita tahu. Ada seorang cikgu bahasa Inggeris tu. Malah sebutlah. Dia bukan Kelantan, cuma dia duduk di Kelantan. Bini sakit kepala. Bahagian ngai saja 1,200 sebulan. Bahagian ngai tak kira main badminton lagi tu. Dia ada 2 penyakit. Penyakit badminton dengan penyakit ngai. Nak beli nak klik goreng ikan, beli ikan kedai tak ada tu. Apa kau tempat dia beli 2 ekor. Penyakit tu sampai terjejah kehidupan dia. Hampir bercerai. Oh dahsyat dia. Sebenarnya dia orang mengajar ni ada cubaan juga. Sebab dia biasa juga mari kuliah kita. Jadi bini dia suruh saya nasihatlah. Gua anak murid ustaz gitu. Oh paruk tu. Kita kata betul anak murid hamba pun, tapi hamba tak tahu perangai dia tu. Dia ceritanya 1,200 sebulan beli upel. Bawa kain ni banyak spok kedada. Orang kata berat kena penyakit tu. Mujur tak kena penyakit burut titir pula tu. Orang kena tu ada paruk. Jadi di sini hamba nak sebutnya bahawa kadang-kadang bila Allah SWT nak hina seseorang tu, dia buat jadi gitu. Pitih banyak pun tak cukup. Nak beri kamu tak boleh, nak sabar. Sedangkan mok ni kita kena bajet sebab kita bajet kita sendiri. Kita bajet kita buat. Kena bajet lah. Jangan nanti lebih duit nak beri kamu ni. Tapi kadang-kadang manusia ni bila Allah nak buruk dia, nak dia hidup agama bukan dalam rupa yang baik, Allah beri jadi gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu saya ingat semua ni. Sebab saya dulu mengaji Minhaj, kitab Minhaj Imam Ghazali tu. Saya ingat perkara ni, guru saya sebut. Kita nak buat baik ni jangan saya pitih. Setengah orang dia berasa kalau dia beri duit jadi tak ada duit dia. Dia berasa gitu. Padahalnya hak dia beri itulah sebenarnya hak aset dia sebenarnya. Dia ingat duit ni habis dengan sebab derma cara dak dia tak. Kadang-kadang orang kedekut tu hawi dia sakit kena habis 2-3 ribu nak sebulan pula. Dia kedekut tu Tuhan tarik pula lain. Kena ingat tu, kena ingat semua tu. Kedekut nak bagi komok pokok ke. No. Betul-betul Tuhan tarik pula jadi sakit, anak sakit, bini sakit. Sebab tu saya suka sebut kih-kih ni lah. Kedekut sangat, betul kena nyakit bini, nyakit lembek pinggir kena. Oh paruk hadirat. Hak obat saja berapa kena habis. Gua tu banyak. Tuhan tarik tu. Itulah sebab tu kita kena ingat. Sebab itulah ulama sebut, sebab tu Nabi pun sebut. Kala in syakartum la azidannakum, tu ulama ulama tafsir. Syakartum salah satu makna di situ makna sedekah. Bukan kata alhamdulillah saja. Jangan kita ingat syukur ni alhamdulillah, duit kedekut hangit. Domai alhamdulillah syukur. Dah. Cuba tengok dalam tafsir. Syukur ni alhamdulillah tu hak lafaz saja. Syukur yang sebenarnya dimaksudnya mana kita keluar sebahagian harta kita dalam bentuk sedekah. Hak tu. La azidannakum. Aku akan tambah. Tambah ke mana tambah? Jadi kaya nak kan? Kadang-kadang tidak berlaku gitu. Dia tambah tu mana jadi cukup. Bini pun tidak ada kerenah yang berat, anak pun tidak ada kerenah yang berat, mak tua pun tak ada kerenah yang berat, cukuplah. Ni nak beli kereta mahal jadi padahal dia tak kadang-kadang duit habis tu tak cukup kim nak kita. Tu beratlah. Dia tengok orang lain tak apalah, orang ada pendapat dia tu dia nak buat gitu juga. Itu salah satu Allah nak hina seseorang juga. Hak saya sebut ni saya tak ingat ada akan datang kita akan jumpa. Kalau saya sebut dah tak ingat. Saya senarah tu. Contoh Allah hina seseorang tak ingat. Tapi dalam kitab ni lah kita akan sebut akan datang. Saya buat kenyataan. Contoh Allah hina seseorangnya 4 perkara. Salah satunya isteri dia pun tak hormat pada dia. Tu berat tu. Setengah orang ni bila dia duduk di luar rasa tak senang hati, balik rumah rasa senang. Tak balik rumah lagi tak senang. Dia Tok Ngulu mana sebut Tok Ngulu mana tu kita muka dulu saing dia ni berhisai jumpa. Saya sebut dah sebelum ni. Allah sedih kita. Jadi bila kita baca dia kita lagu ni hak ulama sebut dia ni Tok Ngulu. Klik rumah tu anak dia tak tegar dia. Saya pun kejut tengok. Bini dia tak tahu. Padahal ada belaka di ruang tamu.
Dia pun seling. Dia pun kata, kita ada tu. Pak kita jadi malu. Dia kata tak buat air ke? Munggu kita gini beberapa orang. Bini dia kata, tak minum air lagi, keluar tu. Kata tak ada apa dah aku hari ni. Aku mari rumah dia sebagai tetamu ni. Nak yang dia hubungnya dengan suami isteri teruk sangat. Saya berkata tak payah buat air lah, mari mentah ni, mari mentah. Kita berkata, main mentah sungguh pun. Lepas tu, tolong nak klik. Dia pun klik, dia pun cerita lah, dia cerita. Tak tahulah betul kedaknya. Saya pun malas duk tanya awak kapung. Dia kata lagu tu lah, Ustaz, sebab tu saya tak berapa nak balik pun bukan senang hati. Baik hadirat, bila kita tengok dalam konteks ni, dalam konteks berkat ni lah, kita nak buat macam mana? Duduk di luar, ada masalah dah. Balik di rumah pun jadi tak senang juga. Boleh hidup kalau gitu? Berpuluh tahun nak hidup, boleh gitu? Itulah sebab tu hadirat kita kena buat. Sebab tu orang yang ikut agama, hati dia jadi tenang. Hati dia jadi tenang. Kecuali dia tak ikut agama. Sebab tu bagi saya kita kena faham dua. Orang nampak berpakaian pesek agama tidak mesti dia ikut agama. Tak mesti. Jangan kita ingat bila dia pakai piyah, dia pakai serba, dia kita kata dia ni orang agama, tak mesti. Tidak mesti gitu. Sebab tak betul istilah tu. Orang agama tu hidup dia tu cara agama. Serba tu tak kira apa jahat ke serba. Nabi kalau dia tak akal serba, tahu tu tak kira tu. Pakaian dia tu satu sudut lain. Hidup beragama tu dengan keluarga macam mana, dia lain, tidak tak sama tu. Jadi kena jagalah. Kata Ibnu Battal, cuba tengok situ. Jadi dalam hadis ni yang kedua, dalam hadis ni Nabi isyarat bahawa kedudukan orang yang terlibat dalam pengurusan anak yatim ni sangat besar, sehingga Nabi kata aku dengan dia ni sepuluh dua jari dalam surga. Tak ada dah tidak bahasa nak guna setinggi tu. Tinggi benar tu. Nak ayat lagu mana lagi? Tak kan Nabi kata sepuluh dia duduk atas ribu aku tu berat berdoa tak kecek gitu. Mana kalau Nabi sebut aku ni sepuluh dua jari ni dekat je dalam surga, tinggi benar tu. Kalau kata dia dapat masuk surga Firdaus bersama aku, tidaklah sehebat kata dua jari tu. Surga Firdaus ni besar pun dia duduk nu, tak nampak pun Nabi, tapi dalam surga Firdaus juga. Ni dak ni sepuluh jari. Maknanya suatu bahasa yang digunakan Nabi nak ayatnya mulia dan tinggi sungguh derajat orang yang jaga anak yatim. Yang ketiga, Ibnu Battal kata, ni ulasan Ibnu Battal, ni tokoh besar ni Ibnu Battal kan. Sebab tu hadirat dia kena ada pula Maulid saya rasa ni, kalau kita ni pokok kita ni cari seorang ustaz ngajar cerita tentang ulama-ulama yang tercatat nama dalam dunia ilmu Islam. Hak nama dia ada dalam kitab-kitab. Lagu mana kisah hidup dia? Ibnu Battal. Ni perempuan ni. Orang nak boleh ada nama dalam sejarah ni bukan main-main. Bukan orang sepuluh kita minta dia tak buah lah buku dalam kitab. No. Ni siapa orang ambil kata-kata dia? Lagu mana cara hidup dia? Sahabat, lepas sahabat kita ambil pula ulama Imam Syafi'i, ulama jenis ni sepatutnya kena ada buku. Mana kalau boleh cari ustaz-ustaz ngajar ni Maulid benar. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama yang diterima oleh ulama yang diterima oleh ulama, tak ada benda-benda pelik. Kalau hadirat baca tu tak ada ulama kita jalan atas air, tak ada. Di jalan terharap biasa apa kita. Tak ada doktor bag apa. Tak ada. Saya nak tanya hadirat, kalau ada seorang lelaki lah kita, dia boleh terbang, nak buat natu ke tak? Kau bini lah cari bini, dia boleh nyelah lah. Derah pada ikan lagi, nak buat bini aku tu. Itu bukan kelebihan dalam agama. Tak ada kelebihan. Tak say kita. Misalnya dia boleh kecek dengan jin, nak buat natu. Ada bukan lari, bukan takut. Sebab tu tak perlu. Itu contoh barang tak perlu dalam agama. Sebab tu Islam, sebab tu dia perkara tu tak ada pada sahabat. Apa? Sebab tak perlu. Bukan hal tu yang dikejar. Jadi kalau ada benda-benda pelik-pelik gitu hadirat, bagi saya lah ngelak dulu. Orang Kelantan panggil ngelak dulu. Kalau boleh cari gulai lah. Sebab Imam Abu Hanifah bila berlaku benda pelik pada dia doa, janganlah benda pelik. Takut orang jadi salah faham. Takut jadi timbul tak molek pada dia sendiri daripada anak-anak buah dia. Nyaman orang ni boleh jadi ta'assub bila tengok mai tok guru ni noh. Pergi maya Zahur Mekah, klik maya asar rumah ni. Noh, boleh jadi ta'assub. Kesal dia apa? Bukan molek. Kalau kita tengok tak molek ni.
Sebab tu cara hidup sahabat biasa ya, tak ada pelik. Sebab tu kita tekan sangat contoh ni. Kalau hadirat baca ni 1124 hadis ni, tak ada benda pelik-pelik lain ni, tak ada. Memang tak ada. Sebab apa? Dia mengajar kehidupan hak realiti. Hak orang boleh ikut. Agama ni dia ajar orang boleh ikut. Dia tak ajar tak boleh ikut. Hadis ada tak jumpa. Saya jumpa dah mujulah kita ada pengalaman ni. 5 tahun beramal nak dapat sekar. Baca wirid ni siapa beribu-ribu semua nak dapat sekar. Apa dia? Dia kata nak boleh jalan atas air. Kita kata ke dia, guru kita juga ngaji sekali jangan kira lah ngaji agamanya kena penyakit ni. Kata di kawasan Kota Baru ni berapa butir sungai ada. Nak gimana nak jalan atas air ni? Retok ada belakang dulu. Lepas tu nak sampai sungai tu tak selesai juga, dia jam jalan nak sampai sungai tu. Lepas tu buat dia, lepas tu bini lah ke mana bini, anak bini. Lepas tu nak pergi ke mana? Nak erek gitu. Tak logik. 5 tahun beramal. Dia puasa 2 tahun. Putih, pucak rambut. Allah kata gong lamu ni. Tengok tu. Sedangkan kita Islam ni beramal ni untuk dapat mardatillah, bukan nak suruh boleh benar. Nak suruh boleh jalan saya memang tak ada. Bagi saya ni gong peringkat paling tinggi. Dia gong rendah ni pada juga. Ni peringkat tinggi. Tu orang ngaji agama tu, ustaz tu. Lepas tu kita tak say ngaji lepas tu. Kita tengok teruk, takut kena jakit tu. Saya tak say dia. Nak ayatnya gitu. Kalau kita belajar misalnya baik, kalau kita belajar hadis Bukhari, kita tak akan jumpa benda-benda gitu. Dia mengajar kita kehidupan seperti Nabi. Sebab tu guru saya kata Nabi nak pergi perang, tak ada Nabi buat air tawar. Nak pergi perang, buat air tawar sebiasa baca Yasin. Dia buih mulut baca Rahman. Tak ada. Pakai minum air gitu malam. Malam tak tidur malam tu adalah malam perang, tak ada sebut. Dalam kitab Syiah ada. Dia kata sahabat Nabi ni pelik dia kata. Yang jadi cekak molek perang. Malam tak tidur. Malam nak perang tu malam tidur berzikir masing-masing. Tapi boleh perang. Kita kalau malam jaga nak pergi kerja sakit mata dah. Tapi sahabat Nabi dah. Dalam kitab Syiah ada sebut. Nahjul Balaghah nama kitab tu. Kitab sastra tu. Tu. Itulah hadis hadrat. Saya sebut gitu supaya hadis hadrat tahu idola kita siapa, kuduah kita siapa. Jangan tersalah ambil. Jangan tersalah ambil. Okey, kata Ibnu Battal, dia kata orang yang mendengar hadis ini sudah sepatutnya lah dia mengamalkan. Sepatutnya bila dia tahu hadis ni tak ada dah. Ada adalah guru sebab kita pun ramai juga guru saya tu. Dia kata tidak payah belah mana, dia kata. Tidak payah belah mana nak buat baik pada anak yatim. Sebab apa? Biasa kita masak sebanyak mana? Kita masak lebih sikit lah. Wih dia. Apa yang kita makan itulah yang dia makan. Bagi. Tak payah lah mana. Tu. Ni anak yatim ada orang jaga dah. Bagi. Sekali seminggu tak apa. Kita masak ke? Misalnya kita masak bubur. Lebih sikit lah. Lebih sikit boleh bagi dah. Tak apa dah satu. Guru saya sebut. Ni hadirat. Nak sebut pula. Nak sebut dah biar ingat ni. Masa dia ngaji di India dulu lah. Dia kata ada seorang tua tu. Dia bagi 2 butir sehari roti. Di kantin sekolah. 2 butir tu istiqamah dia. Orang semua doa kebaikan kepada dia. Dia buat sendiri roti, dia bagi, dia pergi gini. Guru saya sebut. Setiap hari. Mana sampai orang kenal dia. Pagi-pagi nampak 2 butir sebab dia orang miskin. Tapi Allah nak kebaikan dia dalam agama, dia jadi mari semangat. 2 butir, 2 butir. Kita bahas orang roti ni. Roti sana besar dia tak tahu makan sore 2 butir. Tengok tapi 2 butir ni berapa sen kita ada tak mahal. Tapi tak apalah, ada peranan dia. Gitu ya, bukan payah sangat. Atas nak rasi Baik. Jadi kata Ibnu Battal ni, kalau orang ni tengok hadis ni tiba-tiba tak amal lagi. Pada hadis ni saja ni kira-kira peluang paling mudah dia nak berjiran dengan Nabi dalam syurga. Sepatutnya lah.
Tidak ada. Cuba tengok kata Ibnu Battah, tidak ada kedudukan di hari akhirat yang lebih baik daripada kedudukan dekat dengan Nabi. Kalau kita duduk masuk bilik air, baca doa ni, nak suruh dekat dengan Nabi lah kau tu. Baca doa tu, baca doa ni, apa nak dekat dengan Nabi. Sebab orang dekat dengan Nabi ni dia akan dapat rahmat Tuhan. Tiba-tiba dekat ni Nabi offer pada kita, kalau buat gini dekat mana? Dalam syurga. Sebab Ibnu Battah kata sepatutnya orang Islam ni kena berlumba-lumba lah dalam buat-buat, carilah kampung kita tak ada. Dia tak jumpa anak yatim. Dia tak jumpa. Ayat kita boleh ayat mana anak yatim. Nah. Baik, satu hadis lagi yang terakhir di bawah tajuk yang sama. Ni lebih kurang juga sebenarnya. Ni cerita, satu cerita. Hadis ni dia panggil ni asar sahabat ni. Cerita Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Riwayat ni daripada Hasan Basri. Hasan Basri kata, ni saya baca gitulah. Hasan Basri kata, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar. Hasan Basri kata, ada seorang anak yatim. Sebab Ibnu Umar ni hendak, kalau kita baca sejarah dia ni terkenal orang yang sangat jaga anak yatim. Bahkan dia tak pergi dalam majlis kenduri kalau tak jemput anak yatim, dia tak pergi. Dia jemput orang kaya-kaya, anak yatim dia tak pergi. Tu Ibnu Umar. Sebab sahabat ni ramai anak yatim, sebab sahabat ni mati syahid ramai. Jadi ramailah anak yatim di Madinah tu. Dia tengok majlis ni ada anak yatim. Kalau tak panggil dia tak pergi majlis tu. Tu Ibnu Umar dia nak ajar masyarakat, kena dahulukan anak yatim. Jadi dalam satu majlis kenduri Ibnu Umar, kata Hasan Basri, jadi dia jemput anak yatim. Tiba-tiba bila dia sedia makannya, dia cari anak yatim tu tak ada. Dia jemput tu. Mula-mula ada. Gimana budak ni? Dia sipeh makanan tu untuk anak yatim. Bila selesai majlis tu, kita kata gak orang habis pukul 6, orang habis pukul 5 majlis, pukul 6 baru dia mari. Ibnu Umar sipeh. Bila selesai majlis tu, dia pun baru mari anak yatim. Saya nama Ibnu Umar pun panggil dia da'abi kalau mengaji bahasa Arab. Fada'alahu Ibnu bi ta'am. Panggil dia untuk makan. Panggil dengan menyediakan. Itu pengaruh bi, partikel bi itu dengan da'abi itu. Panggil dia untuk makan. Maknanya Ibnu Umar ni sipeh makan itu. Yang mana pada waktu tu sebelum tu dia tak ada dalam majlis itulah. Maka Ibnu Umar pun bawa kepada dia, hidang kepada dia bisawikin wa asal, tepung bubur lah. Bubur yang campur dia kacang, sawit ni dia kacang, lepas tu dia daging cicak dengan madu. Ni makanan istimewa ni. Campur madu. Enggak madu dulu tak ada, madu tak asli dulu. Ni makanan istimewa. Mana Ibnu Umar ni dia hormat sungguh anak yatim. Punca keberkatan. Dia pun katakan dunaka hada. Kalau saya kecek Kelantan kan. Makanlah. Fa wallah demi Allah ma ghubinta. Mu tak ugi, tak seru usilah. Ni aku taruh kamu ni kalau kita kecek Kelantan. Kamu ingat habis dah. Aku sipeh khusus untuk mu makan. No ayatnya dia hormat, lebih pada hormat pada wakil ayat. Tak seru usilah, tak ugi biar. Ada ni taruh ni sipeh ni. Tengok cara dia layan hati. Kata Hasan Basri, bila dia ulah cerita ni, dia kata sebenarnya Ibnu Umar tu tidak ugi ya. Dengan dia buat gitu ke anak yatim, dia tidak akan disia-siakan. Demi Allah dia tidak akan rugi. Kata Hasan Basri. Ni nak boleh setahun ni faham nah sunnah ni. Memang Ibnu Umar terkenal lah di kalangan sahabat orang betul-betul ikut sunnah Nabi. Dia sipel untuk anak yatim. Sebab tu hadis-hadis jangan buat amalan pergi hantar makanan hak tak habis untuk anak yatim. Anak yatim ni bukan kelas tu dalam agama. Anak yatim ni dia kedudukan tinggi. Jangan hak tak habis baru pergi. Anak yatim dia makan ke mana pun kalau dia susah. Sepatut kita wik dia dulu sebelum wik kat orang lain. Ibnu Umar ni sipek khusus, sawit dengan asal ni makan ni standard lah. Tu kan. Ni setengah-setengah orang kita tengok bila tak habis bawa malam tu wagi lepas isyak wagi untuk anak yatim. Nak kata orang tu gerai juga ada kata tu. Tak reti teh. Anak yatim tu lebih mulia pada anak kita tu. Baik. Dia ada satu lagi dua. Ni pun hadis lebih kurang. Ni hadis ke 135. Riwayat daripada
Abdul Aziz dia ambil daripada ayah dia Abi Hazim. Jadi ayah dia yang bernama Abi Hazim kata, saya dengar Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ni sahabat lah. Sahal bin Sa'ad kata, Sahal bin Sa'ad dia riwayat satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang bertanggungjawab mengurus anak yatim dalam syurga ni dekatnya. Jadi kata Sahal, Nabi isyarat dengan jari dia, jari telunjuk dengan jari tengah. Begini. Sama saja hadis tu. Hadis yang ke-136 ini hadis terakhirlah di bawah bab ni. Hadis riwayat daripada Al-A'la bin Khalid bin Wardan. Dia menceritakan kepada kami. Kata Musa. Musa kata Al-A'la ni cerita pada kami. Dia kata Abu Bakar bin Hafs ada meriwayatkan kepada kami. Dia menyebutkan bahawa Abdullah ni Abdullah. Saya sebutkan ni. Ibnu Umar lah ni. Jadi kata Abu Bakar bin Hafs mengikut riwayat daripada Al-A'la tu, dia kata Abdullah bin Umar ni dia tidak akan makan makanan kecuali dalam hidangnya tu ada anak yatim. Khiwan dia boleh baca dua tu khiwan pun boleh, khuwan pun boleh. Bermakna maidah, dengan makna hidangan. Jadi Ibnu Umar ni kalau dalam hidangnya, kenduri kalau dalam hidangnya tu tak ada anak yatim dia tak makan. Sebab dia tahu sangat di Madinah ni beriuk anak yatim. Ramai anak yatim. Muka sahabat-sahabat ni memang dia pergi fi sabilillah, ramailah anak yatim. Dia tak pergi. Ni Ibnu Umar. Hadis ni terdapat dalam hadis ni hadis hasan li ghairi. Tu. Mana untuk tarwih boleh lah. Untuk nak ayat kelebihan. Setahu itulah Ibnu Umar caknanya dia kepada sunnah Nabi SAW. Begitulah hadirat musim-musim ria tu kak. Anak-anak yatim nak makan musakin payah kali tu nak. Ejah lah. Ejah lah. Duk beli hot tu 10 ya selonggok dekat segun ni 2 butir boleh makan. Tu pun butir orang panggil dia butir molek. Gitulah dia. Mana kita rasa sedap tu biar anak yatim pun boleh rasa juga. Kita fikir gitulah mudah. Tak suruh fikir payah-payah. Fikir kita sebab guru saya mudah kita makan gap hawi dia. Dia makan juga. Gitu mudah ya. Tak ada apa pun sebab tu setengah pusat hafiz dia lah. Ni saya kagum lah. Dia kata apa ya dia yalah kita tak segini kita tengok dari sudut ni. Apa dia bawa sangat anak yatim pergi patah beli kita kata KFC kita kata. Dia sebut pada saya sebab dia kata dia interview sore-sore anak yatim, anak yatim dia tak pernah sebelum ayah dia, masa ayah dia hidup dia tak pernah makan benda ni. Sehingga dia tanya, pergi patah ni sedap setara mana? Tu. Bila bawa pergi tu kak, sokor nampak. Kadang-kadang gitulah anak yatim. Ada saya jumpa anak yatim, bila dia besar, peringkat sekolah menengah, dia pernah menangis tengok basikal BMX dah dulu panggil, basikal BMX dah. Dia kata dia nak basikal tu masa kecil lagi. Siapa dia hijau, dia tak boleh beli. Ayah dia miskin. Ayah dia anak yatim lah. Cuma sebelum tu dia ada ayah meninggal. Kesal dia apa? Anak dia nak gapo pun dia beli. Kata berat juga ni. Kadang-kadang dia kata ustaz saya tak boleh kau. Dia kata perasaan. Ada gitu dah. Tapi tu saya sebut dia tapi berhati-hati juga jangan beli belaka. Dia kata dia jadi teringat. Itu mana kita kata keluhan seorang anak yatim. Bila dia bekerja, dia tak asyik kehidupan anak dia ni supaya dia dulu. Nak kau tu tak boleh. Jalan kaki ke sekolah jauh juga dia kata. Nak beli basikal tak boleh. Ayah janji nak beli tapi tak boleh nak beli. Dia kata dia pergi sekolah ni bawa pitih jari-jari bawa pitih. Dia bawa air kosong. Tu. Jadi bila dia bekerja, anak dia nak apa pun dia beli. Cuma dia ni orang baik lah. Dia orang bagus. Saya tengok bagus dia derma pada anak yatim, kepada pusat tahfiz. Gitulah hadirat. Jadi apa yang kita baca ni sebenarnya salah satu sukatan pendidikan yang diberikan oleh Nabi supaya masyarakat ni jadi lembut hati. Sebab dalam kitab sebut orang yang buat baik pada anak yatim, salah satu kesan dunia lah hak akhirat tu suku. Kesan akhirat tu suku, kesan dia jadi lembut hati. Lembut hati, mudah kesian kepada orang. Tu. Sebab dia kalau keras hati ni tak ada kebaikan dalam agama. Kita nak biar lembut hati. Tu. Sebab tu cubalah. Kena usahalah supaya kita dapat peluang tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua.
Saya setakat itulah dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.